pada pagi ini setelah kita dimatikan dengan tidur yang sementara. Bermula daripada malam tadi sampailah kita celik mata pagi tadi, alhamdulillah, maka kita sebut, kita sahut dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedangkan ramai daripada kalangan kita tidur-tidur tak bangkit-bangkit terus kerana kembali ke rahmatullah. Tak kiralah di mana, Tasik Sumar pun ada yang macam tu kan. Isteri kejut tengok pukul 6, plena lagi, suami aku senyap aja ni kan. Selalu dah bangkit bangun dah, biasanya pukul 5.30 dah tahajud contohnya kan. Adalah salah seorang daripada jiran kami ahli jemaah juga ya, beberapa tahun yang lepas, 3-4 tahun yang lepas macam itulah ya. Rupanya bila dah 6.30 tu isteri try kejut, pegang-pegang, tak bergerak langsung, meninggal dunia dah. Begitu punya tuan-tuan ya. Berbagai keadaan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita minta Allah Ta'ala kembalikan kita kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana nak menuju husnul khatimah? Maka sudah tentu tidak lari daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hari. Bicara kita pada pagi ini tuan-tuan adalah daripada kitab Fathur Rabbani karangan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Dia kata segala sesuatu mengenai taubat. Telah berkata Sayyidi Syekh Muhyiddin, ni nama dia, Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani pada majlisnya di Ribat pada pagi Ahad 10 Syawal 545 Hijri. Lama sangat dah. Itu 1444. Tolak 545 Hijri. Namanya 900 tahun lebih tuan-tuan. Ya. Baik. Timbulnya iman sesudah Islam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man futiha lahu babun minal khairi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Barang siapa yang dibukakan pintu dari kebajikan, maka hendaklah dia menggunakan peluang tu, ambil peluang tu buat sungguh-sungguh. Kerana sesungguhnya dia tiada mengetahui bila pintu itu akan ditutup pada wajahnya, di hadapan dia tu balik kan. Yakni bila Allah Ta'ala bukakan makrifat dia dengan Allah, Allah Ta'ala nak tarik dia, jazbah dan sebagainya ikutlah kan. Maka dia cepat-cepat rebut peluang. Pertama, dengan taubat sudah semestinya. Manusia tak lari daripada melakukan kesilapan, kesalahan. Saban hari dosa kecil berlambat-lambat, dosa besar pun tak boleh nak lari juga. Tetapi bertaubatlah kepada Allah jika urusan itu berkait dengan Allah, dan jika urusan itu berkait dengan manusia, minta maaf. Baik yang namanya isteri terhadap suami, baik namanya suami terhadap isteri, begitulah anak juga kepada kedua ibu ayah, begitu juga jiran kepada jiran, rakan kepada rakan, sahabat kepada sahabat, dan seumpamanya ikutlah. Maaf-maaf tu jika berkait dengan hutang maka wajib dijelaskan kan. Tak boleh hanya sekadar maaf tapi hutang tu tak dibayar, tak jadi. Dia tergantung tengah-tengah. Ada orang mengadu di sesapan kelubi ahli jemaah, saya ada seorang jiran kan, dia membela lembu. Tiba-tiba lembu yang dibelanya tu masuk ke tanah kami. Kami tak pagar pun kebun kami. Itulah kami tanam ubi kayu. Di situlah juga kami tanam jagung. Di situlah juga kami tanam ulam-ulam dan sebagainya. Masuk lembu dia, selesai semua sekali. Saya dah maafkan dia ustaz, tapi itulah yang kita keluar belanja tu banyak juga, ratus-ratus ribu pun ada juga yang macam tu kan. Lalu apabila kita beritahu kepada dia, apa jawapan orang yang menternak lembu ni secara bebas ni, kau tahu aku bela lembu, kau pagarlah tanah kau kan. Yang sepatutnya dialah yang pagar tanah dia tu, yang dia bela lembu tu, supaya lembu tu tak masuk ke tanah orang. Kalau tanah tu tanah majlis, kalau tanah tu tanah kerajaan, dia adalah tanah awam, begitu harus tanah terbiar tu. Tapi yang tanah orang tak boleh, dia wajib bayar. Satu bab. Satu lagi, kadang-kadang ada orang yang membela lembu, kambing dan sebagainya ni main lepas begitu sahaja. Tiba-tiba oleh kerana kelalaian, kecuaiannya, orang lain tak nampak lembu tu sama kala je dengan kegelapan malam. Sumpah tak nampak pun, yang tahu-tahu bermuk terus, dah tergolek jatuh, kadang patah leher, meninggal pun ada. Tak pernah tuan lembu dia akan jumpa balik ahli waris tu, dia kata aku nak minta ganti rugi lembu aku mati.
tak pernah jumpa, kan? Dan orang yang meninggal, ahli warisnya duduk cari tuan lembu pun tak jumpa juga tuan lembu, tak ada pun yang mengaku itu lembu dia, kan? Tobat lahum tak ada, tak pernah jumpa dalam sejarah Malaysia ni tuan lembu mengaku lembu aku itulah yang lari daripada kandang ni, kan? Orang langgar dia mati, contohnya lah, kan? Kerana apa tuan-tuan? Sebab denda yang dia kena bayar kepada waris mati apabila kehilangan nyawa ahli warisnya itu atas kecerobohan orang yang menjaganya itu, kena bayar satu nyawa RM1 juta. Betapa ramai yang tak tahu tentang bab ni, kan? Maka hutang tu kalau tak dibayar, tanggunglah di akhirat dengan pahala yang akan pergi mengalir kepada si mati itu. Begitu keadaan dia. Begitulah dalam perihal-perihal yang lain, bagaimana adab kita dengan manusia yang lain. Apakah kecerobohan kita saat kita memandu menyebabkan kematian orang lain, kita cuai dengan sengaja dan sebagainya. Jika ia berlaku yang melibatkan kehilangan kekal, yakni bukan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, umpama contoh hilang upaya kekal, maka dia ada peratus-peratus yang dia perlu bayar. Tidaklah sampai 1 juta, mungkin 500,000, 300,000 dan seumpamanya. Maknanya Islam sangat menitik berat. Kenapa? Jaga nyawa orang lain sebagaimana kita nak orang lain jaga nyawa aku ni mahal. Gitu tuan-tuan. Lupa nak kenalkan dia, Hazrul Haizan bin Daud At-Turabi, asal daripada Kelantan. Kerja di Pusat Latihan Tenaga Nasional Berhad lah tuan-tuan. Baik. Wahai kaumku, qala mu'allif qaddasallahu sirah, disebut gunakanlah peluang hidup ini selama pintunya masih lagi terbuka. Pintu tertutup masa bila? Nyawa dah sampai ke ghargharah, tinggal hujung sikit je lagi. Tuan-tuan, apa petanda orang yang dah nak mati ni nyawanya dah sampai ke ghargharah? Kadang-kadang kita tak perasan pun. Awal-awal sebelum tu dia akan sentap antara sendi ke sendi, sendi-sendi utama daripada tapak kaki ke lutut. Kadang-kadang kita duduk di sisi orang yang bakal mati ni, kita dengar bunyi sentapan tu, pak, kita dengar. Tanda yang terakhir sebelum nyawanya sampai ke ghargharah, lidahnya apabila kita tengok, bila kita minta dijelirkan atau buka mulutnya tu, kita nampak tanda di tengah lidahnya berwarna hitam. Maknanya nyawa dia datang sikit je lagi. Tu dia kan. Masa tu pintu taubat dah tertutup dah. Gitu. Kerana sedikit masa lagi pintu itu akan tertutup daripada wajahmu. Gunakanlah masa sekarang untuk memperbanyakkan kebajikan selama kamu kuasa melakukannya. Ada orang apabila pencen dia berhasrat membesarkan rumah, kan? Dia akan dapat gratuiti, akan dapat KWSP macam-macam lah, kan? Tak apa, tak masalah. Ada orang bukan sekadar itu, rumah dia pun dah besar sangat dah, berhajat lagi nak sambung lagi kerja lagi, nak dapatkan lagi duit yang lain, sedangkan gratuiti yang ada plus minus semua sekali tu 10 juta dah ada dalam tangan dah. Nak lagi yang lain untuk apa? Memiliki aset yang baru yang lain dan sebagainya. Bila masa untuk ibadat dengan Allah, bila masa untuk memiliki aset di akhirat, dengan namanya guna 10 juta yang kamu ada tu untuk akhirat kamu. Tapi ramai yang lupa benda ni. Selalunya dia rebut benda yang dia akan tinggal, dia bukan rebut benda yang dia pasti akan ke sana dia nak guna, yakni pada tempat akhirat dia. Dan itu yang dipanggil orang yang bijak sini tapi dia tak bijak sana. Dia suka di dalam akaun dia 000 belakang tu panjang, nak menunjukkan kata jutanya, kan, nilai yang ada kewangan dia di dalam bank. Tapi dia lupa bahawa pahala dia sangat sedikit, sangat susut. Kalau nak ditolakkan dengan dosa kelalaian tidur yang ada atas dunia, kalau 8 jam sehari kita telah menghabiskan 1/3 daripada hidup kita dengan tidur. Di mana pula beramal kita dengan berjamaahnya kurang, umpama contoh. Nak pula perempuan, kan, dengan qabliyah ba'diyah pun tak ada. Orang lelaki ni mujur juga, mana yang datang ke masjid surau. Ada juga qabliyah ba'diyah, yang tak datang memang tobat lahum, tak ada qabliyah ba'diyah dibuat kat rumah tu. Sedangkan baginda Nabi Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah aku ingin menjemput kecintaan Allah pada aku?" Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyakkan sujud,
Ini perbanyakkan solat. Maknanya solat sunat ni penting. Solat fardu apatah lagi. Memanglah lagi bagus, lagi patut kalau dibuat secara berjemaah. Orang-orang yang melihat secara online pada pagi ini, ambillah nasihat manfaat daripada kitab ni, daripada pengarang kitab kita, kan, ketua bagi para wali Allah Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gitu ya. Satu solat fardu yang kita tinggalkan diharuskan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab seseorang itu 80 tahun pada negeri akhirat. Yang mana sehari akhirat itu adalah 1000 tahun dunia. Bila kita kalikan, maka kita akan bertemulah jumlah kiraan harinya adalah 28.800.000 hari di akhirat kena azab tu. Sekali satu fardu tinggal. Subhanallah. Betapa ramai hari ini orang yang tinggalkan solat fardu, tuan-tuan. Kan? Satu hari dalam kuliah, dalam kelas, kita mengajar budak-budak baru yang akan masuk dalam perkhidmatan. Itu kan? Adalah 45 orang lebih kurang. Seorang tu pakai kopiah. Kelas ni di hotel selepas maghrib. Kita pun bertanya, adik-adik semua, acik nak tanya ni, semua-semua ni semayang lengkap tak 5 waktu? Cuba angkat tangan. Siapa dia yang lengkap 5 waktu? Adalah seorang aja yang angkat. Yang seorang yang pakai kopiah, dia sendiri pun tak lengkap. Dia sendiri pun tak lengkap. Ghalibnya remaja-remaja yang ada, tuan-tuan, umur 20-an ni, kebanyakannya dia meninggalkan solat maghrib, dia meninggalkan solat isyak dan subuh. Itu ghalibnya. Jadi sehari selalunya 3 waktu sahaja. Subhanallah. Bagaimana pula yang lebih lagi teruk daripada itu? Langsung 5 waktu pun tak ada. Yang ada hanya solat raya, sebab nak raya. Yang tak raya aku, kalau aku tak sembahyang raya, aku rasa macam bukan orang Islam lah kalau aku tak sembahyang raya. Wah, sebenarnya sembahyang raya itu sunat je. Sembahyang fardu tu yang lebih besar. Tuan-tuan, kita ada yang diberikan kesempatan oleh Allah, syukur. Yang ini dengan dapat bangun awal, lalu dapatlah dilaksanakan solat sunat fajar sesudah azan subuh kumandang. Sebelum kita melakukan solat fardu subuh, yang mana faedahnya, fadilatnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sangat penting beritahu benda ni pada anak-anak, pada isteri, supaya dia buat. Kalau sibuk hari kerja tu, rushing nak bergerak sana bergerak sini, hari minggu, hari cuti buatlah. Begitu kan. Lebih-lebih lagi kan, yang dah memang dah tak bekerja tu, lagilah rebut peluang yang Allah Ta'ala masih lagi bagi kehidupan bagi diri kita ni, rebut kan. Yang itu yang sunat tu, dunia dan seisinya punyalah faedah, apatah lagi yang wajib. Gitu dah. Baik, gunakanlah peluang sekarang untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Masuklah ke dalam gerbangnya selagi pintu gerbangnya masih terbuka buat kamu. Gunakanlah peluang sekarang ini untuk berdoa dan memohon kepada Allah selagi pintunya masih terbuka. Pintu taubat terbuka selagi nyawa belum sampai ke ghargharah, pertama. Yang kedua, pintu taubat masih terbuka selagi mana matahari belum lagi terbit daripada arah yang bertentangan, barat ke timur. Itu dua keadaan. Gunakanlah masa ini untuk memasuki di dalam kumpulan orang-orang yang saleh selagi ada masanya. Ya, bagi orang yang sedar, dia fikir cepat benda ni, sebab nyawa dia tak tahu bila akan diambil. Orang yang ditawan sebagai banduan di dalam penjara, kadang-kadang ada yang diberitakan kepadanya, dengan ini kami menjatuhkan, dengan segala bukti yang ada, segala hujah-hujah yang diberikan oleh juri dan sebagainya itu, maka kamu dengan ini didapati bersalah dan akan dihukum gantung mandatory, dan ini hukum gantung sampai mati. Jika diumumkan keputusan tersebut pada hari Isnin, lazimnya pada hari Khamis maksimum dia akan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pukul berapa pelaksanaannya? Biasanya pukul 7 atau 7:30 pagi. Macam tu, tuan-tuan. Kelazimannya yang kami pernah bertanya kepada warden-warden penjara Kajang, sebab anda kuliah di situ pada minggu yang keempat, Jumaat keempat tu, anda bertanya lah, bagaimana hal orang-orang yang akan digantung sampai mati ni? Tanya pada Imam Haji Ali Badrang. Dia kata kebanyakannya, Ustaz, mereka solat tak henti-henti, solat taubat, solat qadha, solat taubat, solat qadha, solat taubat, solat qadha. Itulah keadaan dia. Bagaimana hal hari yang terakhir itu dia nak makan minum? Mereka diizinkan untuk meminta sajian tidak lebih daripada nilai RM6.50. Kami pergi belilah kat luar apa yang dia nak makan.
Apakah dia akan minta apa benda yang diperuntukkan tu? Tak, dia akan minta air kosong je ni, air ni je nak minum, kan? Tak ada selera dah, 3 hari tu dah hilang selera dah, banyak minum air kosong je. Sebab apa? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahawa dia akan digantung, pasti akan mati ni, ghalibnya akan matilah pada adatnya, pada hukum adat, gitu kan. Kita yang di luar ni jangan merasa pula aku ni lambat mati dah, kan? Kadang-kadang kita dengan yakin aku sihat, alhamdulillah, nak balik kampung 2-3 hari cuti, kan? Tayar cantik, bunga semua tip-top baru tukar, alignment balancing cantik, trackwear tayar jenis yang pertengahan lembut, dia memang mencekam jalan, baik ketika panas, baik ketika hujan, tip-top. Aku sendiri pun tak ada masalah jantung, sawan pun tak ada, stroke pun tak ada, darah tinggi pun tak ada. Kita confident bawa kereta balik kampung. Tetapi orang lain yang kena stroke, possible tak dia langgar kita? Orang lain yang kena sawan, tiba-tiba ketika sawan tu lah kakinya di pedal minyak tekan maksimum, tak boleh kalih dah, maka menuju ke arah kita. Macam mana kita nak elak? Tak boleh elak dah. Begitulah kematian, memang confirm tak boleh elak, tak boleh elak. Bagaimana nak dapatkan husnul khatimah? Senantiasa berusaha minta pertolongan dengan Allah, masuk dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Prasyarat kepada kesempurnaan taubat adalah meninggalkan rakan-rakan yang jahat. Namanya kesempurnaan taubat. Kita tahu antara syarat-syarat taubat menyesali segala kelakuan yang tercela yang terdahulu, dan berazam untuk tidak lagi melakukannya, dan melakukan amal soleh. Yang keempat, dia putuskan hubungan dengan orang-orang yang ahli maksiat yang terdahulu. Betapa ramai orang-orang yang hari ini dia bertaubat tapi masih lagi berhubung, linknya tetap ada, linknya tetap ada. Sebab itu golongan G nak berpatah balik menjadi orang yang baik tak berjaya, sebab dia masih berhubung. Begitu juga golongan lesbian, pondan, maknyah dan sebagainya pun sama, begitu kan. Di antara pengalaman beberapa tahun sebelum ni lah, 10 tahun lebih dah, seorang pondan ingin membunuh diri. Seorang pondan maknyah ingin membunuh diri. Dia ni lulusan Lim Kok Wing University, ya. Baik, kita pun tanyalah, kenapa kamu nak bunuh diri ni? Dia masuk dalam satu grup Facebook, tiba-tiba dia menghantar mesej di dalam grup tu yang dia nak bunuh diri, kecuali ada orang dapat nasihatkan dia, stop. Kalau dia rasa terkesan dengan nasihat tu, dia akan tahan diri dia. Aku tak jadi nak kelar tangan aku, dia kata. Rupanya sebelum ni dia dah buat dah percubaan tu. Ni kelar ni, duit ni berdarah keluar ni, kan. Ana bertanyalah pada sahabat ana, Dr. Zul HUKM, kan, doktor, ni ada orang nak bunuh diri ni, dia nak kelar tangan, nak bagi mati. Menyusahkan orang macam ni. Orang yang macam ni jangan kelar tangan, kalau nak mati kelar leher baru mati, kata doktor ni. Kita tanya sungguh-sungguh, dia pula kena kat situ pula, kan. Allah Rabbi. Jadi kita pun bertanyalah kepada si fulan maknyah ni, kenapa kamu nak bunuh diri ni, kak? Kan, kak, kita panggil kak, kita tak panggil abang, tuan-tuan. Kalau kita panggil abang, dia blok kita terus, tak jadi, tak sampai matlamat aku nak sampaikan nasihat tu, kan. Gini ustaz, saya kecewa dalam kehidupan saya. Orang reject kami yang golongan yang kena musibah pada diri kami ni, kami terperangkap dalam tubuh seorang lelaki. Dan memang kau lelaki, poyo sangat. Dan memang kau lelaki, bukan kau perempuan. Kau yang ke arah tu nak jadi tu, kenapa? Dan tapi kita tak cakap dah macam tu, bagi dia stres lagi, over lagi teruk lah, kan. Kita kan tanyalah, kenapa jadi sampai macam ni sekali. Semalam ustaz, kawan kami jugalah, umur 50-an lebih, dan sama-sama macam kami jugalah, operate sana operate sini, meninggal. Seorang ahli saudara waris-waris tak ada pun yang datang. Yang di golongan-golongan kami inilah yang kena belajar uruskan dia, termasuklah orang yang datang NGO untuk uruskan jenazah ni. Dalam keadaan kami pun malu sebenarnya, kami malu, tapi kami gagal nak keluar daripada masalah ni. Jadi saya nak bunuh diri ni, saya tak nak saya mati tua, malu masa ketika tua, baik malu masa muda, dia kata. Gitu pula rupa-rupanya, macam-macam lah, helah kan. Kita pun kata, kamu sayang tak Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ni sayang kamu. Betul ke ustaz Allah Ta'ala sayang saya? Kita guna psikologi, tuan-tuan, ya. Gini,
Kamu sayang tak dengan mak? Sayang. Kenapa? Sebab mak lah yang susukan saya daripada kecil. Mak lah yang masakkan makanan daripada kecil sampailah saya besar dapat pergi college ni. Ayah, sayang tak dengan ayah? Sayang, kerana ayah lah yang mencari nafkah atau benda untuk kehidupan bagi pada mak, bagi pada kami adik-beradik dan sebagainya. Oh sayang. Mak dan ayah tu siapa yang bagi? Kita tanya. Sudah pasti Allah lah. Wujud ada iman tu tuan-tuan ya. Sudah pasti Allah. Maka yang sebenar-benar sayang adalah Allah. Mak dan ayah itu asbab saja Allah Ta'ala tunjukkan kasih sayang dia melalui makhluknya. Oh gitu. Baru dia perasan. Yalah Ustaz, betul lah Ustaz. Akak berapa lama dah tak semayang ni? Kita terus teka macam tu lah. Bertahun-tahun dah Ustaz tak semayang. Boleh tak akak semayang? Boleh Ustaz. Boleh tak akak janji bahawa akak akan semayang? InsyaAllah boleh. Maghrib dah semayang belum? Dah azan isyak dah Ustaz, baru kedengaran bawah surau kat kondo kami. Ada kondominium lah, dia duduk kat situ, KL tuan-tuan ya. Baik, macam mana akak nak buktikan akak semayang? Saya hantar gambar kejap lagi Ustaz pula. Maknanya dia lepas semayang lah dia hantar gambar, bukan tengah-tengah semayang selfie gitu dah kan. Dia hantar gambar, dia hantarlah gambarnya tu pakai telekung. Suka hati kau lah, yang penting kau semayang dulu. Tapi tuan-tuan, apabila kita melakukan ibadat dalam masa yang sama kita melakukan maksiat seiring sekali, maka tidak ada berkat. Tak ada berkat maknanya tidak bertambah kebajikan. Nak jadi baik tu tersekat. Begitulah keadaannya orang kita yang pergi ke Mekah. Yang kamu tu jantan duduk dalam tempat muslimat pakai telekung. Begitu juga seorang lagi, memang sial betul lah kan. Kamu tu perempuan pakai kain ihram macam jantan. Ini Malaysia je punya orang je yang buat. Negara lain tak jumpa kita macam tu kan. Punyalah berani. Subhanallah ya. Tak bertambah kebajikan. Allah Ta'ala reject awal-awal lagi. Nak sampai pada Allah, kerja buat kena betul. Beriman dengan Allah, yakni mengetahui segala sifat Allah yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Dan belajar ilmu fiqh untuk mengenali bagaimana kelakuan ibadat yang betul, yang sah. Dan bagaimana kelakuan ibadat yang tertolak, yang tidak sah. Itu juga akhirnya di hujungnya yakni ilmu tasawuf yang kita belajar ni ya, untuk mengenali kecelaan diri untuk kita buang dan sebagainya. Itulah dia. Jadi alhamdulillah si fulan tadi tu tak jadi bunuh diri tuan-tuan, masih lagi kekal sekarang, sampai sekarang hidup lagi, tetapi belum berjaya kembali kepada seorang lelaki yang sejati. Belum berjaya. Kerana apa? Bila kita tengok Facebook dia, oh masih lagi orang-orang dalam grup dia tu geng-geng kaum Nabi Lut alaihi salam kan. Geng main belakang, geng kunyit lah. Pondan dengan sama jantan, geng kunyit lah tu. Gitu. Subhanallah. Baik, jadi kena keluar daripada kelompok orang-orang yang gelap ni kepada orang-orang yang terang, orang-orang yang menuju Allah. Mana duduknya? Masjid, surau, majlis ilmu. Cari kawan-kawan yang baru yang namanya sahabat berbanding yang namanya kawan. Kita tak boleh mengelak daripada adanya kawan, tapi kita perlu cari orang yang namanya sahabat. Siapakah sahabat? Orang yang mengajak kita pada kebenaran dalam keadaan sebelum itu kita tersesat. Orang yang membetulkan kita saat kita tersalah langkah. Orang yang mengajak kita saat kita malas. Maka inilah yang namanya sahabat. Pesan guru kami, Syekh Mursyid Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Jaafar Al-Khalidi, perluaskan, ramaikan sahabat. Dan kurangkan tidur, banyakkan berjaga malam. Kurangkan makan, banyakkan berpuasa. And kurangkan berkata-kata, banyakkan zikir. Itu kaedah untuk membetulkan diri tu. Kena lawan tu mujahadah wariyadah. Wahai kaumku, binalah agama kamu semula mana-mana yang sudah kamu robohkan. Dulu banyak benda yang kita tertinggal, kita tercicir, baik yang sengaja, baik yang tak sengaja. Sia-sia pun banyak, yang berdosa pun banyak. Cuci diri kamu mana-mana yang sudah kamu najiskan, yakni dengan kotoran dosa. Namanya dengan air taubat. Apa dia air taubat tu? Air mata lah. Bangkit bangun malam, seawal pintu langit terbuka. Pukul berapa tuan-tuan pintu langit terbuka? Pukul 3 pagi. 3 pagi tu pintu langit terbuka kan? Berebut waktu awal bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu baru nak berangkat-angkat ke arah ini, maka ambillah dulu pukul 5. Lepas tu ganjak. Lama-lama dia jadi awal pukul 3.
Tapi janganlah tidur lewat pukul 12. Tidurlah selepas selesai balik solat isyak dan sebagainya tu, kan, dengan baca Qurannya tu 9.30 10 tidur. Dan adanya qailulah pada waktu tengah harinya sebelum zuhur sebagai bekalan, kan, untuk menahan mata nanti dimudahkan untuk bangkit bangun malam. Macam itulah. Baik. Mana-mana yang sudah rosak hendaklah kamu segera baikinya. Mana-mana yang keruh hendaklah kamu jernihkan kembali. Hak-hak orang yang kamu rampas hendaklah dikembalikan. Jangan sebut cerita tadilah, kan, yang kes bela lembu tu, si fulan pun dah mati dah, kan. Ahli waris dia kena cari, kan, mana orang kampung yang dulu pokok-pokoknya dibaham oleh lembu dia tu, dia nak bayar ganti rugi, kena bayar, wajib bayar. Begitu ya. Termasuklah hal-hal yang lain. Orang yang buat khianat kepada orang lain, sama ada orang yang bekerja di pejabat atau orang yang bekerja sebagai penguasa, baik undang-undang ke, urusan kenderaan ke, urusan keluar masuk manusia dalam negara ke negara ke dan sebagainya ke, yang menguasakan undang-undang jenayah dan seumpamanya ni, kan, yang terlibat dengan segala kesalahan-kesalahan rasuahnya, salah guna kuasanya, menggertak orang, mengugut orang dengan kedudukan yang dia ada, minta maaf balik dengan semua orang ni. Kalau yang dia pernah ugut, yang dia pernah minta, umpama contoh ni cerita benar yang nak bagi ni ya, anda tak buat kisah-kisah rekaan dah. Prinsip anda macam tu. Bi, mau ke mana ni Bi? Saya mau ke depan Pak, mau beli makanan sikit bawa pulang ke rumah. Orang ni cleaner, tukang cuci, tukang sapu di pejabat. Baik, mana pasportnya? Minta pasportnya. Tak ada Pak, pasportnya dengan tokeh, dengan bos, dia tak benarkan kami pegang pasport, khawatir takut kami lari. Ini salah besar, salah besar. Dan ni kami ni 2 orang ni masuk ke dalam, masuk naik petrocar. Baik, naik, suruh bawa ke mana? Bank. Cocok kad ATM, kawan tu baru gaji, kan, gaji katakanlah dalam 800-900 masa tu, tuan-tuan ya. Seorang 500, seorang 500, habis gaji dia masa tu. Dia nak bagi apa anak-anak dia kat rumah tu, nak makan apa? Suami kerja security, kadang-kadang tukang kebun dan sebagainya. Apakah orang tu orang Islam? Apakah kita yang mengambil tu orang Islam? Orang Islam kenakan orang Islam sendiri. Ni perangai iblis, perangai syaitan. Apakah dia berhutang pada dunia kerana menggertak orang tu? Jawapannya ya. Apakah dia berhutang di akhirat? Ya, kalau orang ni tak halalkan. Rasanya orang tak halalkan, bersedih, sugul dia tuan-tuan. Saya dapat tahu benda tu, kita keluarkan duit surau kita yang ada tabung kebajikan. Akak ni saya bagi, tapi tak dapatlah 800-900 macam gaji akak, kami bagi 500 saja. Menangis dia tuan-tuan, nangis dia. Dia orang baiklah, kan. Kuat-kuasakan undang-undang, kuat-kuasakanlah dengan baik, kan. Ada masa perlu bagi nasihat, ada masanya perlu dengan ihsan. Sadarilah bahawa kamu sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala tanpa ada pernah miss barang sesaat sekalipun. Itulah yang disebutkan apa dia tuan-tuan, keperasaan kita dengan Allah. Kita menyadari bahawa ilmu tauhid sifat 20, sama, basar, kalam, muridan, aliman, sami'an, semua. Taklah maha mendengar, maha melihat dan sebagainya, tahu. Itu namanya tauhid am. Apa dia tauhid khas dalam ni? Merasai keperasaan bahawa zat Allah tu sedang melakukan segala kekuasaannya tu depan mata kita saja yang tak perasan, buat tak perasan. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala melihat, maha mendengar semuanya akan dibentangkan. Allahu Akbar. Ya, para alim ulama, para ustaz dah bercakap berbuih mulut dah, tapi berlaku juga benda ni dalam negara kita. Bahkan tak berhenti-henti benda ni. Bila berhentinya? Bila setiap orang tu dimatikan, baru berhenti. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Rosaklah, binasalah. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani qaddasallahu sirrah, bagaimanakah jalan taubat bagi orang yang terhutang dengan orang lain yang dia tidak mampu untuk kembalikan hak orang itu saat sebelum matinya orang yang berhutang dengan orang itu?
Maka disebut jalan yang terakhir adalah taubat sudah semestinya setiap hari dengan bersungguh-sungguh, melakukan amal taat dengan bersungguh-sungguh bahkan yang sunat, dan satu lagi meminta dengan Allah agar disentuhkan hati mereka-mereka yang pernah dikhianati atas dunia dulu, di akhirat kelak dia memaafkan kita yang buat khianat tu. Harap-harap Allah Ta'ala izinkan benda tu, maknanya dia menyentuh hati si fulan yang telah dianiaya, yang telah dikhianati dulu atas dunia ni, kau maafkanlah dia. Tapi kalau dia tak nak maafkan, boleh tak? Terpulang. Itu tak boleh buat senang, tak boleh buat mudah. Biasa orang-orang yang gertak-gertak ugut-ugut orang ni seorang dua ke yang dia buat? Tak payah sembang lah, berpuluh-puluh orang. Kalau sepanjang perkhidmatan dia sekian tahun, berapa banyak yang dia dah kenakan orang dan sebagainya. Apakah itu yang diberi makan pada anak dan isteri yang mana mereka nanti akan mendakwa kita di akhirat kelak? Ya Allah, dakwa dia, kami tak tahu pun bahawa duit yang beli beras, beli ikan, beli sayur ni semua daripada yang haram, kami tak tahu pun. Kami hanya terima dan kami beli barangnya. Adapun yang memasukkannya adalah suami kami, ayah kami yang menanggung kami daripada yang haram. Dan patutlah kami bebal, ya Allah, apa yang masuk ke dalam perut kami, benda yang menghitamkan hati kami. Subhanallah. Sebab itulah berkembang biak tuan-tuan, maksiat. Kerana yang masuk itu benda yang haram. Itu kita cerita individu. Sama juga isunya kalau kita menceritakan bahawa ada satu organisasi apabila buat projek dan sebagainya tu, dia dapat projek dan yang bagi projek ni syarikat ni umpama contohnya lah, sebahagian peratus daripada keuntungan tu disyaratkan kau nak dapat projek ni, kau kena keluarkan benda amount ni, masukkan ke dalam akaun pertubuhan sekian-sekian ni, tak nak sebut lah, maka dia tak jadi duit individu, dia jadi duit pertubuhan. Tapi orang yang menggunakan duit tu siapa? Orang yang di dalam pertubuhan tu, maka bergelumanglah dia orang, hati mereka keras. Itu akan jadi, itu akan jadi. Dia tak akan nampak cahaya iman, dia hanya akan nampak duit. Gitu ya. Allahu Akbar. Kemudian kembalilah kepada Tuhan kamu Azza wa Jalla, dan jangan kamu lari dan tinggalkan dia lagi. Sudah-sudahlah yang lepas-lepas tu. Itu ya. Baik. Wahai gulam, wahai saudara, di sini dunia tiada sesiapa pun yang boleh engkau harapkan selain daripada Tuhan pencipta kamu sahaja. Jika engkau duduk bersama Tuhan penciptamu, maka jadilah engkau sebagai hamba. Kita sedar tak bahawa kita ini hamba dan Allah Ta'ala itu Tuhan? Ramai yang mengaku saja tapi sedarnya tidak. Buktinya betapa ramai orang semasa sakit Allah mengeluh, bertaubat, tutup aurat gitu, kena kanser buat kemo, habis kemo buat radioterapi pula. Kemudian doktor mengesahkan kamu ni, setelah mana proses yang kamu lalui, kami buat semula postmortem, bukan postmortem, buat semula diagnose dan sebagainya tu, didapati kamu telah sihat sepenuhnya, kamu telah bebas daripada kanser. Oh, seronok gila kawan tu. Yes. Lalu apa perkataan yang dia keluar selepas daripada itu? Aku mesti kembali menjadi diri aku semula. Lalu hilanglah kain tudungnya. Rupanya tudung dulu kerana malu kepala botak sebab kemo, maka aku mesti kembali menjadi diri aku semula. Hilang tudung, hilanglah iman masa tu, Yazid wa yanqus, turun naik. Subhanallah, ujian ini kena pada sesiapa sahaja. Begitu ya. Baik. Jika engkau duduk bersama Tuhan penciptamu, maka jadilah engkau sebagai hamba-Nya. Sedangkan kita ni memang duduk atas bumi sebagai hamba kepada Allah. Kalau tak nak jadi orang yang namanya hamba kepada Allah, sila berpindah pada tempat lain yang bukan Allah Ta'ala jadikan. Ada tak? Planet lain-lain lah, Marikh ke Pluto ke, semua Allah Ta'ala buat belaka tu. Habis tu mana nak pergi? Tak boleh pergi mana-mana, tak boleh lari pun. Engkau adalah hamba, tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat hamba mentaati tuannya. Sifat tetamu beradab dengan tuan rumah. Bila dia nak masuk, bagi salam, tuan rumah izinkan baru dapat masuk, jemput masuk baru dia masuk.
Ini bahagian ruang tamu, silakan duduk. Ini bilik untuk tetamu, silakan masuk. Kalau berhajat untuk tidur, berehat dan sebagainya. Ini ruang makan untuk kamu duduk, makan, minum dan sebagainya nanti. Ini tandasnya. Itu saja ruang limit yang dia boleh guna. Dia tak boleh masuk sampai ke dapur, sampai ke belakang, sampai ke kebun rumah tu dan sebagainya. Itu ada adab dia. Begitulah kita adab dengan Allah. Apa yang aku bagi kau buat, apa yang aku tak bagi jangan buat. Itulah. Baik. Maka engkau tiada syak lagi menjadi hamba kepada manusia jika engkau duduk bersama manusia. Kita duduk dalam kalangan orang yang fasik, kita jadi fasik. Kita duduk dalam kalangan orang yang jahat, kita jadi jahat. Sebab tu baginda Rasulullah SAW berpesan, agama seseorang itu dilihat berdasarkan agama taulannya. Kau berkawan dengan orang baik, baiklah kau. Kau berkawan dengan orang jahat, jahatlah kau. Itulah keadaan dia. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu perhatikan dengan siapa anak-anak kita bertaulan. Kadang-kadang anak-anak kita masa di rumah baik, kita ke sekolah rendah baik, sekolah menengah baik, kemudian dia naik nak pergi ke college. Selalunya kita bagi dia pilihan, ni kamu apply ni, kamu apply ni, kamu apply ni. UiTM apply, UTM apply, UM apply, UKM apply. Contohnya lah, gitu kan? Ada tak dia pernah solat hajat atau solat istikharah? Mana satu apabila semua ni offer kat dia, mana satu yang dia nak pergi? Apakah dia pernah melakukan solat istikharah? Jarang. Selalunya dia fikir universiti mana yang kalau aku keluar nanti rating aku tinggi dan mudah untuk dapat kerja. Betul tak? Tapi ada tak parent yang berfikir, anak aku ni kalau pergi universiti ni, bagaimana kehidupan dia, siapakah rakan taulannya di dalam college tu nanti yang dia berkawan. Kalau orang tu orang yang baik, mudah-mudahan. Tapi kalau orang tu yang buruk, possible juga dia akan kena culture shock. Dia akan kena kejutan budaya apabila dia berada dalam kelompok orang yang ahli maksiat. Maka berlakulah sebagaimana situasi hari ni tuan-tuan, kan? Di rumahnya bertudung bertelekung dengan solat dan sebagainya, tapi di luar dia kata dia dah nak semayang ni, kejap lagi mak nak semayang kejap. Wahai ketika itu tengah hisap vape anak perempuan, si anak perempuan tengah hisap vape, tengah hisap rokok, nak pergi clubbing, cari bapak-bapak sugar daddy dan sebagainya untuk bermewah-mewah dalam dunia remaja dia orang. Subhanallah, parah sekarang ni tuan-tuan, parah gila sungguh-sungguh ni. Baik, engkau merentas padang pasir dan memintas jalan ke mana pun hatimu dengan dia. Kalau kita ni dah jadi hamba Allah dengan sebenar, maknanya Allah Ta'ala jaga kita. Engkau memisahkan diri dengan semua makhluk, batinmu tetap dengan dia. Walaupun kita buat urusan harian, tapi hati kita sangkut dengan Allah. Ni orang yang nak menuju pada Allah dengan taubat yang sebenar. Apakah engkau tidak tahu bahawa orang yang mencari Allah itu harus berpisah dengan segala-galanya selain Allah, batin hati dia tu? Kerana dia telah yakin bahawa semua makhluk itu akan menyebabkan hijab di antaranya dengan Allah. Kalau kita sibuk melayan yang ini, maka kita ketepikan Allah daripada hati kita. Dengan makhluk, yang baik ada, yang buruk ada. Banyak baik, banyak buruk, sendiri kita tahu, sendiri kita nampak. Macam itulah kecenderungannya. Biar siapa saja dia bergantung dengannya, dia akan terlindung dengan Allah bagi orang yang memang betul-betul minta pertolongan Allah. Setiap hari tuan-tuan, antara zikir yang dianjurkan adalah zikir hawqalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali tuan-tuan? 100 kali sehari selepas subuh. Zikir ini yang disebut oleh Sayyidina Jibril alaihissalam ketika nak mengheret syurga Aden, nak bawa ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh malaikat yang menjaga syurga Aden, apakah ada sesiapa yang lain bersama kamu untuk membawa syurga ini? Apakah kamu upaya membawanya? Tidak, aku hanya sendirian dengan kalimah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada segala kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha besar. Subhanallah. Maka dengan itulah kita minta tolong Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk taat, dan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk menjauhi maksiat. Zikir ini perlulah dikekalkan setiap subuh tuan-tuan. Imam dah selesai doa imam tu, kita zikir perlahan-lahan.
Zikir-zikir tu dengan hadirnya hati. Jangan zikir tu hanya di lidah, hati tak sampai, maka tertolak, tak sampai. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekadar di lidah sebagai hafalan setiap hari dah biasa begitu, tapi hati kita ke lain, dia tidak sampai. Apabila tidak sampai, bagaimana ingin dikabulkan oleh Allah? Kerana sampainya tidak. Macam kita hantar kepada postman, postman tak pandai baca alamat, lain tempat yang dihantarnya, maka tak sampailah kepada tujuan dia. Begitu. Wahai gulam, wahai saudara, jangan bermalas-malas. Kerana orang yang malas itu sentiasa akan terhalang jalannya dan menyesal. Ya, yang kita kena lawan, kena jadi rajin, kena tekun. Dan penyesalan itu sama dengan belenggu yang dipasang di leher. Kalau kita bermalas-malas tentang urusan dunia, kita nampak bendanya. Kau malas berniaga, memang itulah koranglah nak untung. Kalau kau rajin, kau akan dapat. Guna pula pepatah Arab, man jadda wajada. Pada siapa bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Kau pandai yang tu. Tapi dalam bab akhirat kita lupa, kan, bersungguh-sungguh pada ibadat itu, maka dapatlah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala redha, benda yang kita tak minta pun Allah Taala bagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar. Banyak orang guna ayat ni, dia gantungnya, bacanya tidak, gantung kat kedai, kan? Nak memikat orang supaya datang, kan? Sebenarnya yang mengundang rezeki yang pertama sekali adalah takwa. Ada rezeki diundang dengan orang tu tekun menjadi orang yang taat pada Allah. Ada rezeki diundang dengan memperbanyak kesalawat pada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rezeki yang datang kerana menghubungkan silaturahim. Ada rezeki juga yang datang kerana saban hari tak pernah meninggalkan sedekah, yang namanya sedekah subuh. Ikutlah sedekah maghrib ke sedekah zuhur ke, sedekah subuh awal-awal pagi paling baiklah. Buatlah, kita akan nampak keberhasilannya dengan izin Allah. Tuan-tuan, nampak memang lebih, tidak boleh, memang lebih pun. Lalu apabila lebih, jangan kita simpan, bagi pada orang yang memerlukan. Gitu ya. Baik, belum masuk lagi kita buat satu tabung yang namanya tabung kafarah. Tabung subuh tu satu, dalam masa yang sama tabung subuh tu juga kita masukkan duit yang lain selain daripada sedekah subuh yang namanya tabung kafarah apabila kita terjatuh di dalam dosa maksiat. Ya Allah, RM5 ini sebagai kafarah, tadi aku berlaku dosa mata pada aku, ya Allah, aku denda diri aku ni, mohon kau terimalah ya Allah kafarah ini untuk dirimu. Gitu tuan-tuan. Tengok-tengok, ui banyaknya. Bila dah cukup 3 bulan, ui banyak. Kalau dikira ada 500 contohnya. Jangan tarik balik diskaun, masuk balik dalam poket, separuh je keluar. Tak aci, jangan buat macam tu. Semuanya terus bagi fakir miskin, semuanya bagi pada masjid surau, boleh, tak masalah. Itu kan, latih diri kita tu dengan amalan sedekah tu. Baik, hendaklah engkau memperbagus amalanmu sebab Allah Ta'ala telah memperbaguskan kurnianya buatmu. Nikmat sikit punya banyak. Walaupun kita buat maksiat pun Allah Ta'ala bagi lagi nikmat-nikmat tu, punya kasihan belas dia tu, kan? Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sehingga kan di akhirat Allah Ta'ala punya kasihan belas, adanya hamba Allah Ta'ala tu pahalanya kurang satu punya, dosanya terlebih berat berbanding pahalanya. Tiba-tiba malaikat berkata, hendak aku seretkan pada neraka ya Allah. Tidak, kan? Sabar, masukkanlah dia ke dalam syurga dengan rahmat kasih sayang aku. Itu kan time tu dah gelabah gila tuan-tuan, gelabah gila, kan? Begitu juga Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di neraca mizan, baginda sallallahu alaihi wasallam menunggu di tepi tu, mana dia daripada kalangan umat aku yang hendak aku syafaatkan. Rasulullah tak pentingkan diri dia sendiri, aku nak laksakan lepas diri aku, sudahlah, dak. Di neraca mizan baginda tunggu, di titian sirat baginda tunggu, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam melintas sirat, terbang laju sepatas kilat syok. Para sahabat, para waliullah dan sebagainya laju. Dia orang terbang, dia bukan berjalan macam kita. Dan masing-masing dengan amalan mereka masing-masing.
laju atau slownya seseorang, pantas atau perlahannya seseorang meniti titian sirat, gambarannya ada dah di atas dunia. Apa dia tuan-tuan? Pantas tak, cepat tak dia merebut peluang melakukan amal soleh di atas dunia mana-mana yang ada di hadapan mata dia, yang namanya solat, yang namanya taubat, yang namanya sedekah, yang namanya zakat, yang namanya puasa, yang namanya taat pada mak bapak, yang namanya taat pada suami, bersungguh-sungguh taat pada suami. Dan ada ramai orang yang menyesal dan sebagainya tuan-tuan. Ya, kadang-kadang anda tengok kuliah Ustaz Azhar Idrus tentang perihal suami isteri, hak-hak antara suami dan isteri antaranya. Jadi ada orang komen di bawah tu, ya Allah, menyesalnya aku sampai diceraikan oleh suami aku kerana kegagalan aku menceraikan hak suami. Aku kalau tunaikan hak fitrah suami itu pun 3 bulan sekali je. Subhanallah, 3 bulan sekali, kadang 2-3 minggu sekali. Sedangkan keperluan suami itu boleh dikatakan 3 hari atau 4 hari sekali begitu. Normal juga keadaan itu bagi untuk diri si perempuan. Tapi ramai dewasa ni sekarang ni tuan-tuan, zaman ketika bercinta bukan main lagi, senang aja benda tu maksiat, dan diberikan manis pada maksiat ketika tu. Dah kahwin dia abaikan pula hak suami itu. Nak jadi apa? Dan di mana keadaan suami atau isteri yang sedemikian, kau sembahyang, kau puasa, khawatir Allah Ta'ala reject, mudah-mudah macam tu je, sebab kau tidak mendapat keredaan suami kau. Yang Nabi SAW pernah menyebut, kalau diizinkan seorang makhluk sujud pada kaki makhluk yang lain, saya aku suruh isteri itu sujud pada kaki suami. Tiba-tiba dia buat suami dia macam kawan dia, gitu je. Dia tak meletakkan status suami itu selepas Allah dan Rasulullah SAW, suami aku pada ranking yang ketiga, yakni ranking yang tinggi, yang mendahului mak dan ayah aku sendiri, si perempuan tu. Macam tu. Tapi ramai pejam mata je benda ni kan. Macam mana nak dapat syurga kalau macam tu hal keadaan dia? Begitu juga bagi lelaki, bagaimana nak dapat syurga kalau memasukkan sesuatu yang haram, yang mana mereka akan didakwa di akhirat kelak. Dakwa dia, azab dia, ya Allah, bukan dia azab kami yang tidak tahu apa-apa, ini apa yang dibawa balik pulang ke rumah kami. Gitu kan? Subhanallah. Baik, penghujungnya tuan-tuan, Abu Muhammad Al-Ajami rahimahullah ta'ala pernah berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami serba baik segala-galanya. Sebenarnya dia hendaklah mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang baik, tetapi lisannya tidak sanggup menyebutnya, malu. Gitu ya. Ya, siapa yang sudah rasa, kenallah dia. Pergaulan yang baik dengan orang ramai dan permuafakatan dengan mereka sesuai dengan batas-batas syariat, dan keredaannya memang bagus dan diberkati. Tetapi jika pergaulan itu dengan melanggar batasan dan tanpa keredaannya ta'ala tu, tentu tidak bagus dan tidak ada kemuliaan padanya. Pengkabulan sesuatu ketaatan dan penolakannya ada tanda-tandanya yang diketahui orang-orang yang bersih jiwanya dan terpilih peribadinya. Tuan-tuan, biasa tak kita tengok orang yang pergi ke Mekah mengerjakan ibadah umrah, mengerjakan ibadah haji, kadang-kadang apabila dia balik daripada mengerjakan ibadah umrah dan haji itu, lainnya seri wajah dia, lain sungguh kan, sejuk kita tengok. Betul? Ada tak yang balik tu serupa je dengan masa sebelum dia pergi? Ada tak sebelum pergi perangai dia macam ni, balik macam tu juga? Ada. Itu orang yang mengerjakan haji dan umrah. Ada tak orang yang sembahyang macam tu juga perangai dia, tak berubah-ubah? Ada tak orang yang sembahyang lagi teruk, khurafat pun buat juga? Ada. Tuan-tuan ya, tuan-tuan, penamat pada cerita kita pada pagi ini, sahabat-sahabat kami ada yang menguruskan ru'yah dan perubatan bagi orang-orang yang terkena sihir dan sebagainya. Amat malang kadang-kadang ada orang yang mengadu, ini orang-orang yang mewah lah ya, dia mengadu badannya, tubuhnya sakit, lalu dia pergi berjumpa doktor. Setelah dibuat CT scan, MRI dan sebagainya, tak ada jumpa pun kejanggalan pada tubuh dia. Ada penyakit ketumbuhan itu ini dan sebagainya ke, blood pressure elok je, tak ada itu, tak ada ini, okey je, suplemen semua on time,
semua lulus KKM punya, bukan beli yang China punya ubat dan suplemen dan sebagainya, tak kan. Lalu diberitahulah oleh doktor pakar kepada si fulan, kan, tuan dapatkanlah ustaz mana-mana supaya dapat rawat secara alami ke dan sebagainya tu, secara batin dan seumpamanya tu, minta pertolongan dengan Allah, rawatlah diri. Dan doktor tak dapat kesan pun penyakit tu, dia sakit-sakit badan terus berterusan. Itu yang kena ni si suami. Isteri pun setuju lah, kata bang carilah ustaz yang mana-mana, kan. Bila dah cari ustaz tu umurnya yang lebih kurang 60 tahun tuan-tuan ya. Lalu datanglah Ustaz Amirul, sahabat kami, kan, Akademi Ru'yah Al-Quran dan Sunnah, Akademi Arash nama dia, di Taman Melati tu. Anda bukan nak promosikan dia punya tu, tapi nak cerita tentang hal khurafat yang orang buat. Semayang buat, khurafat buat. Allah Ta'ala tolak orang yang masih ada keyakinan bahawa ada kuasa yang lain selain Allah. Baik, lalu datanglah untuk merawat dia. Lalu tengah-tengah merawat, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah dan sebagainya tu, petuk dapat tangkap dalam hati ni tak sedap. Ada something, benda yang disimpan di rumah ni yang Allah Ta'ala larang. Lalu disebutlah oleh Ustaz Amirul, tuan, jika ada di rumah ni benda yang Allah Ta'ala larang, benda yang namanya syirik kepada Allah, sila keluarkan. Jika tidak, sia-sia saja rawatan ini, tidak akan memberi bekas apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tuan menduakan Allah. Dan tak ada ustaz, tak ada. Betul ke? Saya rasa lain. Kalau ada, keluarkanlah. Kalau tak, saya balik. Okeylah, kalau macam tu ustaz, saya keluarkanlah. Isteri dah tengok suami, dia suruh suaminya ambil bawah katil, tuan-tuan, bawa keluar berbalut dengan kain kuning, macam tu kuning dia, dalam kain kuning, kepala orang, tuan-tuan, kepala orang yang dinamakan kepala itu dengan nama Puteri Sakdong, yang dibeli dengan harga RM60,000, tuan-tuan, untuk melariskan perniagaan. Subhanallah. Ni orang Melayu kita semayang buat, tapi dalam masa yang sama syirik, kan. Banyak lagi lah kalau nak cerita benda-benda syirik yang lain, tuan-tuan. Dan akhir sekali kepala itu dimasukkan ke dalam baldi dan disiram cuka dan ditabur garam kasar padanya, kan. Ditabur garam kasar untuk mematikan sihir tu, kan. Tak sampai 30 minit hilang kepala tu daripada dalam baldi tu, tinggallah kain kuning saja. Itu, tuan-tuan ya, macam-macam lah manusia, kan. Bertaubatlah kembali pada Allah dengan sebenar-benar taubat, tinggal semua hal yang syirik dan khurafat, dan perbanyakkan taubat, kembali kepada beriman dengan Allah dengan sebenar-benar keimanan, dan melakukan amal soleh berdasarkan sumber yang benar, yang tahu sah dan batal ibadat tersebut, dan hadapkan ibadat itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Wallahu alam. Mohon maaf daripada anak yang fakir, yang tidak ada apa-apa ilmu ni, semuanya yang ditulis oleh pengarang-pengarang kitab kita, orang-orang yang di tahap waliullah, orang-orang yang arif billah, yang sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahaman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.